Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba yang live tu tengokkan suara ada ke tak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang komen suara? Suara ada ke? Ada yang komen suara jelas tak? Ada yang komen suara jelas ke tidak? Saya dah pasang. Ada tak yang komen jelas ke tak suara? Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ada. Alhamdulillah. Sebelum kita mula, tuan-tuan boleh masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi karrama bani adama wa astafa minhumul ulama wa ikhtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa fadala minhumul arifina billahi wa sifati wal asma wa adaqahum lazata munajati minal ardi was sama. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه سادة أولياء وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Terlebih dahulu mengucap syukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala menjadikan beberapa sebab untuk dapat kita berhimpun dalam majlis seperti ini. Mudah-mudahan berkat majlis yang kita adakan dan kita hadiri diampunkan dosa semua orang yang hadir, memudahkan segala urusan, ditunaikan segala hajat dan dimatikan kita semua insya-Allah dalam husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mula masuk dalam sambungan kitab kita tempoh hari, kalau tak salah saya sampai kita kepada perkataan musannif, betul ke dekat i'lam an-nasabab, betul situ ke dekat mana? Was-salatu ke? Wassalatu, saya ambil kat situ lah ya. Dekat al-maqam, ala al-maqam ya. Wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu rahmatan lil anam. Nanti kita sambung kat situ. Sebelum daripada itu dulu, tuan-tuan buka dulu dia punya kitab tuan-tuan tu. Kitab Nurul Zulam ni adalah syarah bagi syair Aqidatul Awam. Jadi tuan-tuan mungkin Ustaz Eka boleh bagi untuk jemaah suruk masjid yang yang ada dalam grup Zawiyah tadi tu, forwardkan dalam grup masjid. Jadi boleh tengokkan dia punya manzumah dia. Saya bacakan sikit sampai dekat bait 26, sebab 26 tu dia ada sejarah dia. Jadi tuan-tuan ikut saya baca satu persatu lah nanti. Abang Jalil jumpa tak yang dalam Zawiyah tadi, bait tu? Kejap lagi kita cerita sejarah bait tu supaya tuan-tuan nampak apa cerita sebenarnya. Okay, dah? Okey. Tuan-tuan tengok bait tu ya. Tuan-tuan ikut saya baca. Saya tak baca terus, saya baca sepatah-sepatah. Tuan-tuan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Abda'u bismillah. Cuba. Hi warrahmani wa birrahimi da imil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi
بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق كي غير مبتدع وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله فالله موجود قديم باقي مخالف للخالق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عام لم بكل شيء سميع البصير روى المتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع البصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعضله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي الفطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبات وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجبين فاحفظ لي 50 بحكم واجبين تفصيل 25 لازم كل مكلفين فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب احتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه
khatimun da'ghaya alaihimus salatu wassalamu wa alihim madam matil ayyamu wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum tafsilu ashrin min humu jibrilu mikalu israfil lu izrailu munkarun nakirun wa raqibun kada atidun malikun wa ridwan uhtada arba'atun minku tubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil mala wa suhuful khalil li wal kalimi fiha al kalamul kamil alimi lagi wa suhuful khalil li wal kalimi fiha kalamul kamil alimi. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita masuk ya. Saya bacakan sampai 26 tu sebab nanti tuan-tuan tengok ada kaitan dia dalam kitab kita ni. Baik, kita sambung kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musaddifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa 'ulumuhi fid dharain amin. Qala al-musannifu wassalatu wassalam ala man arsalahu Allahu rahmatan lil anam. Idh laulahu lakanat ahwaluhum aqbaha minal an'am. Dan bermula selawat dan salam itu, jumpa ke? Wassalatu wassalam, dia dekat atas sekali selepas alhamdulillah. Saya baca ya. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihil mu'minin bil arfan. Jumpa tak itu? Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihil mu'minin bil arfan. Okey, lepas tu wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil jinan. Jumpa? Okey, kemudian wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam. Jumpa? Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu alal maqam. Jumpa habis itu? Okey, sampai itu ya. Situ kita berhenti tempoh hari. Lepas tu baru kita masuk wassalatu wassalam ala man arsalahu Allah rahmatan lil anam. Kata musannif lagi, dan bermula selawat dan salam itu sabit atas man arsalahullah, atas orang yang telah mengutuskan akannya itu oleh Allah, rahmatan lil anam. Rahmatan lil anam. Abang Syah ada tak Abang Syah? Tak ada. Rahmatan lil anam. Allah mengutuskan, yang telah mengutuskan akannya oleh Allah, rahmatan, akan sebagai rahmat, lil anam, bagi sekalian makhluk. Anam tu maksudnya makhluk. Kalau sebut khairul anam, kalau kita kata khairul anam tu maksudnya sebaik-baik makhluk. Al anam tu maksudnya semua kejadian Allah Taala. Kemudian idlaulah, kerana jikalau bukan kerana dia, kerana khairul anam tadi tu, kalau bukan sebab dia tu, maksudnya kalau bukan kerana Nabi Muhammad, iaitu kalau bukanlah gerangan yang kita ucapkan selawat dan salam ke atas dirinya tadi tu, lakanat ahwaluhum, nescaya jadilah segala ahwal-ahwal mereka itu. Mereka siapa? Al-anam tadi tu.
ahwaluhum, jadilah segala ahwal mereka itu makhluk, aqbahu minal an'am, lebih buruk daripada binatang ternakan. Maksudnya fokus daripada segala makhluk adalah manusia tadi, sekalian daripada lebih buruk daripada binatang. Wa ala alihi, dan selawat tadi juga atas keluarganya, al-bararatil kiram, iaitu yang suci, yang mulia. Wa ashabihi, dan juga atas sahabat-sahabatnya, masabihil zulam, dan yang mereka itu bersifat dengan seperti pelita kegelapan. Ketika gelap kita perlukan lampu suluh, jadi para sahabat itu ibarat lampu suluh. Wa tabi'ina lahum, dan orang-orang yang mengikut sekalian mereka itu, iaitu orang-orang yang mengikut para sahabat, bi ihsanin, dengan kebaikan. Dekat sini suka saya nak sebut, kenapa dia kata mengikut sahabat dengan kebaikan? Mengikut sahabat dengan kebaikan. Sahabat ada macam mana? Sahabat jahat ke apa? Kenapa bila tuan-tuan kalau biasa dengar mesti dikata wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jaza, bi ihsanin dia ada sebut ihsan. Sebab apa ihsan? Sebab Nabi sendiri mengatakan, Nabi kata sahabat aku akan terkena fitnah. Sahabat aku akan terkena fitnah. Sahabat aku akan terkena fitnah, tapi mereka itu semua masuk syurga kerana berkat bersahabatnya mereka itu dengan aku. Maksudnya sahabat aku akan terkena fitnah, tapi dia tetap Allah ampunkan, dia tetap masuk syurga kerana bisabatihim iyaya, Nabi kata, sebab mereka itu bersahabat. Maksudnya ada pertalian dengan aku, masuk syurga walaupun dia kena fitnah. Lepas tu Nabi kata, kemudian datang satu kelompok di akhir zaman bersunnah dengan sunnah sahabat tadi. Kan sahabat kena fitnah kan? Terkena fitnah zaman. Kalau kena fitnah, buat benda baik ke buat benda salah? Jawapan dia salah. Jadi sekarang ni sahabat dapat benda salah, tapi sahabat buat benda salah atas ijtihad dia. Jadi walaupun salah tetapi masuk syurga. Lepas tu Nabi cakap akan mengikuti, akan lahir orang akhir zaman akan bersunnah dengan sunnah sahabat, fayadkhuluna bihimun nar. Mereka tu akan masuk semuanya dalam neraka dengan sebab sahabat tadi. Jadi apa maksud dia? Maksud Nabi dalam sahabat, inilah pentingnya tuan-tuan, yang tuan-tuan kena, yang tuan-tuan sekarang dipimpin. Saya tengok dekat di dalam, ketika saya datang itu waktu khutbah tu, saya dengar Ustaz Aikar ada sebut pasal fikih tahawulat. Fikih tahawulat tu penting tuan-tuan. Fikih tahawulat tu maksudnya fikih menceritakan tentang perubahan-perubahan daripada baik jadi jahat. Macam itulah semua. Jadi dekat fikih itu dia menceritakan tentang fitnah yang berlaku. Fitnah yang berlaku dalam agama kita, dia agama ni takkan rosak melainkan dunia ni takkan rosak melainkan agama dulu kena rosak. Agama takkan rosak melainkan ulama dulu kena rosak. Faham tak? Jadi agama takkan rosak kalau ulama hebat, takkan rosak. Dia yang menyebabkan agama rosak bila ulama dah rosak. Jadi ulama pula takkan rosak kalau sahabat tak rosak. Boleh faham? Jadi sebab tu sahabat dia bukan rosak, tapi sahabat tu terkena fitnah. Sebab Allah nak jadikan dia punya rentetan tu supaya Dajjal naik. Jadi Dajjal tak boleh naik kalau semua betul, Dajjal takkan ada punya. Suatu Nabi kata kalau Dajjal keluar di zaman kamu, nescaya kanak-kanak akan membaling dia dengan batu. Kanak-kanak akan membaling dia dengan selipar. Nabi kata. Jadi memang Dajjal tak boleh datang zaman Nabi, sebab zaman tu memang zaman orang alim-alim semua, sampai kanak-kanak pun alim. Jadinya kenapa kita kata dengan ihsan? Sebab para sahabat ada yang terkena fitnah. Contoh yang paling mudah saya sebut iaitu ketika perang Jamal, Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah, dan perang Siffin iaitu Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah kan. Jadi kedua-duanya itu berperang. Sekarang ni berperang, berbunuh-bunuh antara sahabat. Betul ke tak betul? Jawapan dia tak betul. Tapi setiap sahabat itu dia ada ijtihad masing-masing. Jadi oleh kerana mereka itu walaupun ijtihad masing-masing, mesti ada seorang salah, seorang betul. Betul tak? Jadi siapa yang betul dapat 2 pahala, seperti mana yang Nabi sebut. Siapa yang salah dapat 1 pahala. Jadi oleh kerana mereka itu sahabat, walaupun mereka itu difitnah, tetapi mereka itu masuk syurga sebab mereka itu murid Rasulullah. Sebab dia murid guru nombor 1. Tuan-tuan sekarang ni kalau jadi murid kepada seorang guru, tuan-tuan murid kepada guru nombor 38. Kalau tuan-tuan tengok sanad dia kan, sanad tu tuan-tuan adalah murid kepada guru yang nombor 38. Sahabat dulu berguru dengan murid nombor 1. Sebab guru segala guru Nabi Muhammad barulah turun sampai 38. Jadi nak sebut
Mereka tu sebab berguru dengan guru nombor satu, sebab itu mereka tu walaupun salah masuk syurga. Kemudian orang yang akhir akan mengikut sunnah sahabat tadi tu. Jadi maksudnya sahabat kata kita kena bunuh, nampak tak? Kita kena perang, kita kena bunuh. Mereka ni kata sahabat bunuh, kita pun mesti boleh bunuh. Hum rijal wa nahnu rijal. Dia kata mereka pun rijal, kami pun rijal. Nampak tak? Dia salah faham pada masalah ijtihad, istinbat. Jadi mereka pakai sunnah sahabat, pakai perilaku sahabat, tetapi mereka ni masuk neraka sebab tiru sahabat. Itu sebabnya dekat sini disebut bi ihsan. Itu sebabnya ulama sebut bi ihsan. Jadi mengikut mereka itu orang-orang kemudian tabi'in mengikut sahabat dengan yang ihsan, maksudnya dengan yang kebajikan. Boleh nampak itu ya? Yang itu saya tak boleh panjang cerita dekat sini sebab fikih tahawulat dia merupakan satu ilmu yang lain. Maksudnya kalau dekat sini nak cerita fikih tahawulat, memang cerita fikih tahawulat je lah, nanti tak masuk dalam akidah ni. Jadi suatu fikih tahawulat tu kena ambil daripada Ustaz Aikal. Bila Ustaz Aikal ngajar tu kena linkkan dengan apa? Kena linkkan dengan ilmu yang lain. Salatan wa salaman, akan sebagai selawat dan akan sebagai salam. Daimai ini kedua-duanya selama-lama. Maksudnya kita berselawat dekat sini, berselawat kepada Nabi, kita minta Allah jadikan selawat kita tu selama-lama. Padahal kita ucap sekali je selawat, tapi kita kata jadikanlah selawat ni selama-lama. Jadi berarti walaupun kita tak selawat, walaupun kita jalan, tapi pahala selawat tadi tu jalan. Satu hari Nabi datang, Nabi ni tuan-tuan, Nabi pergi sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh, Nabi biasanya selepas wirid, sama ada Nabi balik terus ataupun Nabi akan tanya dulu sahabat-sahabat tentang masalah kerohanian mereka. Macam itulah, rujukan macam mesyuarat kecil. Tanya dulu masalah. Salah satu daripada perkara yang selalu Nabi tanya adalah ar-ru'yah, mimpi. Nabi tanya mimpi apa? Sebab nak tahu apa jadi dekat perasaan seseorang. Sebab seseorang tu takkan mimpi melainkan apa yang ghalabah dalam hati dia, apa yang menguasai hati dia. Orang tu takkan mimpi melainkan apa yang menguasai hati dia. Kalau hati dia dengan anwar, maksud anwar bukan nama orang Anwar, bukan. Anwar maksudnya dengan nur-nur, maksudnya dia akan mimpi semua cabang daripada nur, daripada mukasyafat, daripada musyahadat, daripada tajalliyat, dia akan dapat benda tu semua. Jadi Nabi tanya. Kenapa Nabi tanya? Supaya seseorang tu tidak rasa terkaya dengan mimpi dia dan tidak rasa terhina dengan mimpi dia. Sebab kadang-kadang dia mimpi dengan mimpi yang hina, dia rasa benda tu salah, tapi sebenarnya benda tu adalah alamat yang baik. Kadang-kadang dia rasa dia mimpi yang baik, dia rasa dia bangga, padahal mimpi itu bahaya untuk dia. Jadi Nabi tafsirkan mimpi. Setelah Nabi tafsirkan mimpi baik daripada sahabat-sahabat, Nabi balik ke rumah lambat, betul tak? Bila Nabi balik ke rumah lambat, Nabi pun tengok isteri dia tak habis wirid lagi. Maksudnya lama tak wirid isteri dia? Lama lah. Jadi pakai biji kurma. Pakai biji kurma tu. Jadi Nabi pun ajar. Nabi kata nak tak ajar yang zikir mudah dapat banyak. Itulah yang Nabi ajar tu, adada khalqi wa zinata arsy wa midad kalimati. Jadi baca subhanallah, tapi adada khalqi, kita baca ya Allah, aku baca subhanallah adada khalqi, sebanyak bilangan makhluk kau. Makhluk Allah Taala berapa banyak tuan-tuan? Cuba kira butir pasir je. Tak masuk makhluk lain ni. Cuba kira butir pasir tu. Butir pasir tak payah jauh-jauh, Pantai Remis je. Cuba kira berapa ada. Takkan dapat kira dah kan. Itu baru kat Pantai Remis, belum pantai Sungai Segedang ke Sungai Sembilan ke, belum apa lagi, belum Port Dickson lagi, belum satu dunia lagi. Jadi baca subhanallah adada khalqi wa zinata arsy dan sebanyak bilangan makhluk kau. Kemudian jadikanlah bacaan aku tu zinat arsy. Zinat arsy ini setimbang aras kau. Kenapa Nabi kata setimbang aras? Maksudnya berat. Amalan tu berat sampai berat aras. Cuba tuan-tuan timbang kipas berapa kilo. Cuba tuan-tuan timbang lembu berapa tan. Cuba tuan-tuan timbang, kalau masjid ni tuan-tuan kira-kira agak-agak berapa tan. Tuan-tuan takdirkan berapa tan. Sekarang cuba bayangkan, arash tu makhluk Allah paling besar. Arash tu makhluk Allah paling besar. Saya lupa ibarat dia. Kalau tak salah saya, dunia ke ataupun malaikat Jibril ke, kalaulah dinisbahkan arash tu dengan dunia tu sebesar, saya lupa dah itu, tempoh hari ada dalam kitab. Kalau tak salah saya, yang akhir sekali ibarat itu sebesar biji pasir je. Kalau dunia sebesar biji pasir, arash tu ibarat satu padang luas, dunia sebesar biji pasir. Cuba tuan-tuan timbang arash tu berat mana.
Jadi amalan kita tu Nabi kata adada khalqi, sebanyak amalan kita jadi banyak pada baca satu je. Subhanallah adada khalqi. Kemudian wazinata arsy, berat arasy kau. Berat tuan-tuan arasy tu, berat tak tahulah. Kita kalau dapat berat masjid ni pun alhamdulillah, pahala kan, betul tak? Kalau dapat berat besar arasy, Allahu akbar, tak tahulah. Wa midad kalimati, dan sepanjang-panjang selama-lama kalimati, perkataan kau, kalimah kau. Sepanjang-panjang selama-lama perkataan kau. Perkataan Allah ada kesudahan tak? Tak ada, sebab kalam Allah bukan ada mula, bukan ada akhir. Itu Nabi ajarkan. Jadi yang saya nak sebut dekat sini, sebab tu dia kata dekat sini dia kata daimaini. Jadi dia kata aku berselawat, mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan aku mengucap salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim kan. Aku mengucap selawat dan aku mengucap salam daimaini. Dua-dua tu selama-lama. Padahal kita sebut sekali je. Selama-lama. Mutalazimaini, yang saling berlazim-laziman keduanya, madamatil awqat wal awan. Dia kata selama-lama kita baca selawat dan salam tadi tu, selama-lama madamatil awqat, selama-lama waktu tu berjalan, wal awan tu an ni sekarang. Kalau tuan-tuan cakap bahasa Arab, al-an nurid, al-an ishti. Tuan-tuan cakap sekarang saya nak, kan, al-an tu sebenarnya alif lam yang diidhafah, alif lam yang dicampurkan dengan perkataan anun. Anun tu maksudnya sekarang. Kalau kita nak khaskan, al-an. Terus kita kata al-an. Jadi sekarang ni bila jamak dia al-awan, maksudnya ketika. Selagi berjalan ketika, selagi itulah berjalan selawat-selawat kita. Amma ba'du, adapun selepas daripada demikian itu. Demikian apa? Demikian alhamdulillah dan demikian selawat. Fayaqulul fakir, maka telah berkatalah orang yang sangat fakir kepada Allah, li ghufranil, fakir kepada keampunan Allah, keampunan Tuhan yang aziz, al-jabbar. Aziz tu maksudnya maha perkasa, jabbar tu maha perkasa juga. Likasratil dzunub, maka berkatalah orang tadi kan, berkatalah orang yang fakir mengharap kepada keampunan Tuhannya yang maha gagah perkasa. Likasratil dzunub, sebab banyaknya dosanya, wal auzar, dan banyaknya kegelincirannya. Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i, namanya Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i. Syekh Nawawi Bantan, ya, orang panggil dia Syekh Nawawi Bantan. Hadza syarhun munif, iaitu ini adalah syarah yang nipis. Wa fathun dharif, dan satu hamparan yang sedikit ataupun ringkas, ala manzumatil al-mulaqabah, atas satu manzumah al-mulaqabah yang digelarkan akan dia bi aqidatil awam, ataupun bi aqidatul awam. Nak baca aqidatil awam kasrah dengan ba tu pun boleh, ataupun tuan-tuan nak bi aqidatul awam pun boleh, sebab bihaisu lafaz. Jadi lafaz dengan bi aqidatul awam, yang dinamakan ataupun digelarkan dengan aqidatul awam. Aqidatul awam, ya, li Syekh al-Alim al-Luzai As-Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki. Jadi yang mensyarahkan aqidatul awam ni adalah Syekh Nawawi Bantan. Yang mempunyai karangan ni, yang mempunyai syair yang kita baca tadi tu adalah Syekh As-Sayyid Ahmad Marzuqi. As-Sayyid Ahmad Marzuqi ni keturunan Rasulullah, ya tuan-tuan. As-Sayyid tu maksudnya keturunan Rasulullah. As-Sayyid Ahmad Marzuqi Al-Maliki. Wa sammaituhu, maka aku namakan dia Nurul Dhalam ala Aqidatil Awam. Maka aku namakan syarah ni ialah, nama kitab ni Nurul Dhalam ala Aqidatil Awam. Nama kitab ni ialah petunjuk cahaya kegelapan, cahaya dari kegelapan atas mensyarahkan kitab Aqidatul Awam. Saya nak maklumkan sikit pada tuan-tuan, kita bersyukur tadi waktu mula-mula. Bersyukur kita tu sebab macam ni tuan-tuan, ya. Bersyukur kita sebab dapat hidupkan kitab-kitab ni. Maksud saya tu, kita ni mengaji, biarlah kita ngaji tu dapat khatamkan kitab-kitab muktabar. Sekira-kira kalau tuan-tuan cakaplah, kalau tuan-tuan khatam kitab ni kan, Nurul Zulam ni, tuan-tuan bacalah dekat mana-mana pun, tuan-tuan cakap dekat seluruh dunia, orang tahu kitab ni kitab muktabar, orang tahu dah, orang kenal dah. Orang tahu tuan-tuan tu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau tuan-tuan ambil kitab-kitab yang tak muktabar, tak dengar, orang tak pernah kenal, tak pernah tahu, satu dunia tak tahu, orang tak tahu tuan-tuan akidah apa. Jadi kalau tuan-tuan kata khatam kitab ni,
Orang tahulah siapa tuan-tuan kitab ni, ataupun yang tuan-tuan belajar apa, I'anatul Talibin, Al-Iqna, Bujairimi Al-Khatib, Bujairimi Ala Minhajut Tullab, itu semua kitab-kitab mutabar. Kalau tuan-tuan cakap tuan-tuan khatam kitab tu, orang tahulah, orang dah tahulah kitab, maksudnya tuan-tuan tu penuntut ilmu. Jadi sebab tu kalau kita sebab tu saya bersyukur, kita bersyukur tadi tu supaya nampakkan yang tuan-tuan tu bersyukur Allah bagikan kesempatan, Allah bagikan tempat masjid untuk tuan-tuan baca kitab, dan kitab ni datang manfaat untuk tuan-tuan. Kita dalam perjalanan untuk mengkhatamkan kitab ni, seperti mana yang kita dah khatam pada kitab-kitab yang lain. Jadi khatamkan kitab ni ada harga bagi tuan-tuan, dan orang tahu tuan-tuan tu adalah penuntut ilmu. Wa qasdi bihi an-naf'a li wa limithli minal mubtadi'in wa in kuntu lastu ahlan lidzalika nafa'allahu bikulli salik. Dia kata, dan bermula kehendakku itu dengannya, dengan mengarang kitab ni, an-nafa', iaitu aku nak dapat manfaat untuk aku dan untuk orang-orang semisal aku daripada orang-orang yang mula-mula menuju kepada Allah. Ini maksudnya dia rendah diri, orang yang mula-mula menuju kepada Allah. Syekh Nawawi Bantan ni tuan-tuan, orang Melayu tau. Bantan ni, Bantan lah Indonesia tu, tapi karangan dia semua bahasa Arab. Ini yang kalau tuan-tuan ada dengar musyawarah ataupun muzakarah yang dibuat oleh Dr. Aiman Akiti, kalau tak salah saya, dia ada sebut tentang orang Melayu ni, dia zaman kita sekarang ni lah, kita tak lazim dengan ilmu, jadi kita tak tahu siapa ulama kita. Jadi yang kita terkenal daripada ulama kita, dia kata yang kita kenal siapa? Hamka, betul tak? Profesor apa ni, Prof ke apa dia? Prof Hamka tu kan. Jadi apa ni, yang kita kenal Prof Hamka tu lah, dia kata. Jadi yang sebenarnya patut kita kenal ialah ni lah, Syekh Nawawi Bantan ni. Sebab apa ni, Buya Hamka tu, dia tak ada karangan dia bahasa Arab, tak ada. Yang mengarang orang Melayu, yang mengarang bahasa Arab, yang ilmu dia pakai satu dunia, Syekh Nawawi Bantan. Tapi ulama Syekh Nawawi Bantan ni, kita tak heran, kita tak fikir yang Hamka tu yang kita sibuk. Yang Hamka tu pahaman dia pahaman Wahabi, yang itu yang kita pakai. Ni masalah saya sebut ni pada masalah permulaan, pada masalah dia taubat tu cerita lain. Ni pada masalah permulaan dia cakap tu. Jadi bila dia bawa tentang kontroversi-kontroversi, kita suka. Kita kan suka benda yang kontroversi, betul tak? Kalau orang tu ngajar cara basuh berak begini ya, cara dia supaya kita sah berak kita. Cara kencing macam ni ya. Benda berak dan kencing ni penting ke tak penting? Jawapan dia penting. Sampai datang satu hadis daripada riwayat Muslim, Nabi kata orang tu diseksa dalam kubur sebab apa? Sebab kencing. Jadi memang sangat penting fardu ain ni. Jadi bila kita ada orang mengajar, satu guru-guru tua mengajar basuh berak, basuh kencing, kita kata ini ilmu apa? Ilmu dah lapuk dah ni, ilmu zaman bila dah kita dah tak nak. Tapi bila ada orang mengajar, dia kata mengikut hadis sekian-sekian, pegang suami pegang isteri tak batal. Yang itu kita seronok, betul tak? Yang itu kita nak tumpu. Padahal benda tu khilaf yang menyebabkan perpecahan. Kalau ajar je yang benda biasa, dah selamat dah. Jadi bila Buya Hamka ni, dia bawa benda-benda yang macam tu. Dia bawa benda-benda yang mengatakan Nabi tak pernah buat, ini tak pernah buat, itu tak pernah buat. Jadi orang suka yang tu. Jadi orang pun angkat mempromosikan dia pada bab tu. Dan orang pun menganggap bahawa tinggi ilmu dia. Padahal Syekh Nawawi Bantan lagi tinggi. Ni tuan tengoklah karangan dia ni. Bukan satu tau karangan dia, bukan satu ni. Semua bahasa Arab. Semua bahasa Arab. Tak ada bahasa Melayu, tak ada. Semua bahasa Arab. Jadi dia kata, tujuan aku mengarang ni, dia kata, supaya dapat manfaat bagi aku dan bagi orang-orang serupa dengan aku daripada orang-orang yang baru belajar, dia kata. Tapi supaya tuan-tuan nampak sebenarnya, adakah dia kata dia baru belajar, betul-betul dia baru belajar? Jawapan dia tidak, dia ulama. Cuma cakap dia tu, kami ni orang baru belajar. Wa in kuntu lastu ahlan lidzalik. Walaupun aku, dia kata, bukanlah ahli untuk yang demikian itu. Maksudnya walaupun aku tak mahir dalam nak membuat syarah ni, padahal dia memang mahir untuk membuat syarah. Nafa'allahu bihi kullu salik. Kullu salik ya. Dia kata mudah-mudahan Allah memberi manfaat bagi tiap-tiap orang yang bersuluk. Salik itu maksudnya orang yang bersuluk. Maksud bersuluk dekat sini, bersuluk secara umum maksudnya orang yang berjalan kepada Allah. I'lam. Dapat kerja ke kat mana? Dapat kerja ya? Okey. Anna sababa hadhihi al-manzumah, ini penting ya. Yang ini penting. Kita dah masuk cerita yang penting tadi. Satu saya baca tadi manzumah tadi, kita baca tadi. Anna sababa hadhihi al-manzumah anna an-nazim ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam
akhir lailatul jum'ah min awal jum'ah min syahr rajab. Sama macam kita. Sadis yawmin hisaban min syuhur sanah sanah alfi wa mi'atin wa thaman wa khamsin hijriyah. Wa ashabuhu radhiyallahu ta'ala anhum waqifuna hawlahu. Nak azan ke? Dia minit nanti maklumkan ni. Waqifuna hawlahu faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam iqra' manzumat at-tauhid allati man hafidhaha dakhala al-jannah wa nala al-maqsud min kulli khair wa wafaqa al-kitab wa sunnah. Faqala lahu wa ma tilka al-manzumah ya Rasulullah? Faqala al-ashab lahu isma' min Rasulillahi ma yaqul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala abda'u bismillahi warrahmani ila akhir. Okay, sekarang saya baca ya. Jadi dia kata bermula sebab jadinya syair ini, sesungguhnya annan nazim, sesungguhnya orang yang menuliskan syair ini melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam akhir lailatul jum'ah, pada akhir malam Jumaat, min awwali jum'ah, daripada bulan Rajab. Dia kata sini akhir lailah Jum'ah, maksudnya akhir malam, 1/3 malam terakhir, min awwali Jum'ah, daripada hari Jumaat yang paling awal bulan Rajab. Sekarang ni samalah macam kita bulan Rajab, cuma lagi kita dah kat belakang kan. Orang ni dekat awal. Jadi ulama ni tadi dekat awal. Sadis yaum, pada yang hari yang ke-6, hisaban, yang diukur secara hisab. Kenapa dia kata hisaban? Sebab kita ukur tarikh dengan apa? Kita ukur tarikh dengan dua perkara. Sama ada kita hisab ataupun kita ru'yah kan. Sama ada kita hisab ataupun ru'yah. Jadi sekarang ni yang diletakkan dekat sini secara hisab. Sebab dia mimpi itu dia kira lah, dia pakai kira. Sebab dia tak putuskan tarikh tu bila. Jadi dia pakai kiraan. Ru'yah kita tengok setiap awal bulan. Ru'yah ni tuan-tuan bukan tengok pada waktu bulan puasa je, bukan. Setiap bulan memang kena tengok. Jadi jabatan agama memang jabatan agama pada jabatan falak memang kena tengok anak bulan, memang kena tengok anak bulan. Jadi itu nama dia ru'yah. Jadi sekarang yang digunakan dekat sini hisaban, atas jalan hisab, min syuhur, daripada bulan-bulan. Jalan hisab tu kita pakai pada beberapa bulan. Pada tahun 1258. 1258. Tuliskan kat situ, takut nanti kan tuan-tuan tak nampak bahasa Arab dia dengan bahasa Melayu. 1258. Betul tak tu? 1258, betul tak? Kan? Kalau tersilap nanti bagi tahu ya. Hijriyah, pada hijri tahun hijrah ya. Wa ashabuhu, ketika orang ni kita berhenti sekejap memberi laluan azan. Kalau macam ni senang. Dah dengar. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Imam bertugas isyak siapa? Ustaz Imam isyak. Bukan, maksud saya macam ni. Saya nak minta izin pada pengerusi baca sampai 9 suku boleh tak? Jadi maksud saya, kata kalau lah pengerusi kasih, imam kalau ada urusan saya ambil, saya gantikan. Kalau ada urusan lah, tapi kalau nak ngaji sekali kejap jadi imam lah, jangan susah. Contohnya. Sebab saya takut nanti kan imam takut dia nak keluar pergi beli barang ke apa, saya lambat. Jadi nanti kan kalau dia balik dulu nanti pengurusan makan marah pula nanti. Jadi tu saya tanya tu. Boleh tak 9 suku? Sebab baca sikit sangat ni. Baca sikit sangat. Macam mana boleh ke? Kita terus ya. Jadi dekat sini sampai jadi kata dia Sayyid Ahmad Marzuki tadi, Sayyid Ahmad Marzuki pengarang kitab ni tadi, dia mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu berada di keliling Nabi itu para sahabat Rasulullah. Jadi bila bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun berkata dekat dia, Nabi cakap dekat dia, bacakan kepada aku satu syair tentang akidah. Dia kata dekat situ dia kata bacakan kepada aku manzumah tauhid, satu manzumah, satu syair tentang akidah yang barang siapa menghafalnya dia akan masuk syurga dan dia akan mencapai maksud. Kalau dia nak maksud, dia nak buat sembahyang, dia nak buat nak doa untuk minta hajat, dia baca syair ni, lepas tu dia minta hajat sampai hajat dia daripada segala kebajikan. Dan akidah itu muafakat dengan kitab dan sunnah. Nabi suruh dia baca. Jadi dalam mimpi itu dia tanya Rasulullah, syair apa? Dia kata nak baca syair yang mana? Tak tahu kan? Dia kata wa matilkal manzumah. Dia kata apa itu syair? Syair apa yang mana satu? Lepas tu sahabat Rasulullah dekat keliling Rasulullah tu kata isma' min Rasulillah ma yaqul. Sahabat cakap dekat dia, dengarlah apa yang Nabi baca, dengarlah dengarlah daripada Rasulullah apa yang akan Rasulullah baca. Jadi dia pun dengar. Jadi Nabi baca abda'u bismillahirrahmanirrahim, yang tadi kita baca tadi tu. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Qala abda'u bismillahirrahmanirrahim ila akhiriha wa huwa qawluhu wa suhuful khalili wal kalimi fiha al kalamul hakamil alimi. Jadi Nabi baca daripada abda'u bismillahirrahmanirrahim sampai bait yang ke-26. Sampai yang bait yang ke-26 tu yang didapati oleh Sayyid Ahmad Marzuki daripada mimpi daripada Nabi. Lebih daripada tu bukan daripada Nabi. Lebih daripada tu ditambah oleh Sayyid Ahmad Marzuki. Jadi yang didapat daripada mimpi sampai 26 bait tu. Okey, sekarang saya nak sebutkan mimpi. Masalah mimpi, kalau tuan-tuan perasan, kalau tuan-tuan dengar daripada ilmuwan ahli sunnah, tuan-tuan akan selamat. Tapi kalau tuan-tuan dengar daripada ilmuwan Wahabi, dia akan cakap macam ni. Dia akan cakap mimpi jumpa Nabi ni betul. Dia kata mimpi jumpa Nabi, mula-mula dia cakap mimpi jumpa Nabi ni karut marut. Dia kata macam tu. Lepas tu bila anak dia mimpi, dia Wahabi, anak dia mimpi jumpa Nabi, dia dengar pula anak dia mimpi. Dia dengar, dia kata anak dia mimpi jumpa Nabi, dia percaya pula. Padahal yang cakap tu budak-budak. Kalau yang mimpi tu ulama, tak nak dia dengar. Tapi kalau yang cakap tu anak dia yang ada kaitan dengan dia dan budak-budak, nak dia pula dengar. Macam tu.
Jadi dia kata bila anak dia dah mimpi, dia pun kata mimpi jumpa Rasulullah ni betul sebab ada hadis sahih. Memang ada hadis sahih. Nabi cakap mimpi ni selepas akhir zaman ni, mimpi ni adalah 46 juzuk kenabian. Nabi cakap tu yang pertama. Yang kedua, Nabi cakap barang siapa yang pernah mimpi aku, dia akan dapat melihat aku ketika jaga. Maksudnya barang siapa yang pernah melihat aku ketika tidur, dia akan melihat aku ketika jaga. Waktu dia tengah jaga, dia nampak Rasulullah. Boleh nampak? Boleh dapat? Okey, hadis tu. Kemudian Wahabi syarah lagi. Dia kata mimpi ni bila jumpa Rasulullah kalau mimpi jumpa Rasulullah aja tak apa, dia kata. Tapi kalau mimpi Rasulullah, lepas tu Rasulullah bagi wirid, itu berarti Rasulullah menambah syariat. Jadi sebenarnya Wahabi kebodohan masalah syariat dia tak tahu, dan masalah wirid dia tak tahu. Wirid bukan benda wajib, bukan. Tapi wirid benda fadilah. Mimpi jumpa Rasulullah pun benda fadilah. Jadi bila dalam mimpi itu Rasulullah bagi wirid, harus untuk dia beramal, harus untuk dia tolak. Dia tak nak beramal pun tak apa. Sama macam Rasulullah cakap sembahyang sunat. Tuan-tuan sembahyang tak sunat penuh? Rasulullah kan kata sembahyang sunat. Kita buat, harus kita tinggal. Sama je macam mimpi. Bila Nabi bagi wirid, harus tuan-tuan buat wirid tu, harus tuan-tuan tinggal. Dan ketika tuan-tuan cerita dekat orang tu nak terima pun boleh, orang tu tak nak terima pun boleh. Kemudian orang tu kalau dia melihat daripada orang yang bercerita. Kalau ada orang bercerita, dia kata dia mimpi Rasulullah. Tuan-tuan tengoklah dia siapa. Kalau dia tu memang tuan-tuan nampak dia warak, mimpi Rasulullah ni tuan-tuan, kalau tak warak tak usah cakap. Kalau tak warak, ketawa sana ketawa sini, tak usah cakap lah. Dia kalau tuan-tuan tengok orang tu daripada orang yang warak, orang tu soleh, dia istiqamah. Istiqamah ni makan tahun permainan dia. Makan tahun permainan dia. Lepas tu istiqamah ni maksudnya, istiqamah ni bukan beramal saja, tak. Dia tu ditekan, dia steady. Tekan dengan tak tekan sama je. Maksudnya bila dia diugut dengan dia tak diugut, amalan dia sama je. Itu mustaqim. Itu namanya orang istiqamah. Kalau macam tu keadaan dia, kalau dia bercerita di mimpi Nabi, harus kita percaya. Sebab apa? Sebab dia menjaga agama, harus Allah bagi dia fadilah berjumpa dengan empunya ini agama, iaitu Nabi. Sebab berjumpa dengan Nabi itu sebenarnya satu karamah. Sebab tu setengah daripada mursyid tak boleh jadi mursyid kalau tak pernah mimpi Nabi. Tak pernah mimpi Nabi, tak boleh jadi mursyid. Itu setengah daripada adab, bukan wajib kewajipan, tak, tapi adab lah, adab. Jadi tak disyaratkan. Okay, kemudian dapatnya wirid daripada Nabi itu bukan merupakan syariat. Itu yang pertama. Okay, yang kedua, dia cakap macam ni pula. Orang Wahabi biasanya dia akan cakap, kalau kita nak tahu kita mimpi Nabi itu betul ke tak betul, kita kena tengok yang kita jumpa dalam mimpi itu sama tak dengan Syama'il Muhammadiyah. Ini pun saya nak tunjukkan sebenarnya satu kebodohan, tuan-tuan. Yang tuan-tuan dapat daripada Syama'il Muhammadiyah tu, tuan-tuan dapat daripada siapa? Jawapan dia sahabat kan. Nabi tu, tuan-tuan tengok ya, Nabi ni hakikat kecantikan dia yang ada dekat sahabat tu yang telah dihijab. Faham tak? Tuan-tuan kan, kita kan baru lepas ni Isra Mi'raj kan. Tuan-tuan ingat tak kan, tuan-tuan kan Nabi sampai langit ke berapa jumpa Nabi Yusuf? Nabi sampai langit ketiga kan. Sampai langit ketiga Nabi jumpa Nabi Yusuf, betul tak? Bila Nabi dah jumpa Nabi Yusuf, kan Nabi terkejut. Nabi terkejut tuan-tuan. Nabi terkejut dia handsome Nabi Yusuf tu. Nak cakap Nabi Yusuf tu lawa tak? Lawa sampai fana orang, sampai Nabi pun terkejut. Nabi ni, Nabi kita Muhammad, orang nombor satu mabuk dengan Allah kan. Orang nombor satu makrifah, tak ada orang lagi mabuk dengan Allah melainkan Nabi. Tapi mabuk Nabi tu jumpa Nabi Yusuf, terkejut Nabi. Nak cakap cantik Nabi Yusuf tu Allah jadikan cantik. Lepas tu Nabi cakap orang tu muka dia macam bulan. Nabi cakap nak lawanya Nabi Yusuf tu. Kalau tidak tuan-tuan, tidaklah. Tuan-tuan kan baca dalam Quran. Kan ketika apa nama isteri Zulaikha kan. Zulaikha tu kan ketika orang ejek-ejek dia sebab apalah Zulaikha, kata perempuan soleh. Zulaikha tu perempuan baik tuan-tuan. Zulaikha tu dia perempuan baik. Orang kata apa ni, kata nama je baik, isteri menteri kata kan. Kata isteri orang bangsawan tapi perangai suka apa? Suka budak-budak, suka apa dengan budak muda pun terpikat kan macam tu kan. Jadi orang ejek-ejek dia. Jadi dia ni rasa macam nak tunjukkan kenapa aku terpikat. Tu yang disuruh Nabi Yusuf turun tu. Bila Nabi Yusuf turun tu apa jadi? Wa qatta'na aydihunna wa qulna haja lillah. Kan ketika tu kan mereka tu nampak Nabi Yusuf dek mabuk, jumpa Nabi Yusuf tu.
Sampai potong tangan tak rasa. Potong jari tak rasa. Jadi nak cakapnya sampai macam tu mabuk dia tu, potong tangan tak rasa. Jadi lawa tak? Lawa dah. Okey, sekarang kita nak pindah Nabi Muhammad. Bila Nabi cakap dekat Jibril, siapa orang tu? Kan muka macam bulan. Jibril pun cakap itulah saudara kau Yusuf. Lepas tu Nabi pun cakap cantik betul rupa dia. Apa dia Jibril cakap? Sesungguhnya rupa kau tu lagi cantik daripada dia, hanya sahaja Allah hijabkan. Sebab kalau Allah tak hijabkan, orang tak dapat terima Islam. Nabi datang nak dakwah, tak ada Islam. Mabuk dia cantik Nabi je, tak ada terima syahadu an la ilaha, tak ada. Jadi saya nak sebut hakikat cantik Nabi tu yang kita baca daripada Syama'il, itu bukan hakikat cantik Nabi, bukan. Itu sebabnya saya kata kalau siapa yang mengatakan kalau nak jumpa Nabi kena ikut Syama'il Muhammadiyah, sebenarnya kau bukan lagi daripada ahli mimpi, bukan lagi. Jangan cakap, jangan tunjuk. Sebab perkara ni adalah perkara ahli sufi, orang yang bersih hati, orang yang dah perit sana, dah perit sini, yang dah berharap dengan Nabi betul-betul sampai mereka jumpa Nabi dan dia tahu macam mana keadaan. Boleh tak nampak? Jadi hakikat Nabi tu, cantik Nabi tu jangan ukur dengan Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah tu kalau kita belajar, memang takat tu lah kita nampak, memang macam tu lah Nabi, betul lah. Memang daripada Syama'il Muhammadiyah tu pun dah cukup cantik dah. Tapi sebenarnya kalau Nabi Allah buka hijab Nabi, sebenarnya tak tolak hidup kita tuan-tuan. Tak hidup kita. Nampak cantik tu boleh mati. Tuan-tuan bayanglah orang nampak Nabi Yusuf potong tangan tak ada apa-apa. Potong tangan tak ada apa-apa tengok Nabi Yusuf. Kalau tengok Nabi yang betul-betul, silap-silap dia mati pun dia tak tahu yang dia dah mati. Dia cantik Nabi kita Muhammad tu. Macam tu. Jadi itu saya nak sebutkan tentang jikalau orang kata nak tahu betul ke kita jumpa Nabi ikut Syama'il Muhammadiyah, jawapan salah. Satu saya kata masalah mimpi ni, kalau masalah tasawuf serah pada ahli dia tuan-tuan. Masalah tasawuf ni serah pada ahli dia. Ahli dia yang boleh mengetahui siapa yang mendakwa saya mimpi, betul ke dia mimpi. Ahli dia akan tahu. Sebab sima fi wujuhihim min athari sujud. Ada dekat muka-muka kamu tu min athari sujud, bekas-bekas zikir, bekas-bekas sujud. Bekas-bekas sujud ni bila hati kita tu sujud kepada Allah, dekat muka tu ada nur. Dekat muka tu ada tanda dia. Jadi kita boleh kenal siapa yang betul, siapa yang tak betul. Jadi itu pada masalah mimpi. Jadi yang saya nak sebut dekat sini, kenapa saya nak sebut pada masalah mimpi tu? Sebab manzumah ni cerita dia hasil daripada hati satu orang yang bersih, yang ulama, yang wara', yang mustaqim, yang istiqamah. Dia berjumpa dengan Nabi sehingga Nabi wariskan kepada dia supaya dia ajar kepada orang satu kesimpulan pada masalah akidah kan. Satu kesimpulan sekira-kira orang kanak-kanak pun senang belajar, orang dewasa pun senang belajar, orang tua pun senang belajar. Sekira-kira apabila agama ni berkembang, hafal je benda ni, ada barakah, maksud hajat tertunai, lepas tu dapat akidah yang muafakat dengan kitab dan sunnah. Boleh dapat? Jadi daripada mana datangnya syair ni? Daripada mimpi Sayyid Ahmad Marzuki, dan harus kita terima daripada dia sebab dia setengah daripada ulama yang mustaqim. Kemudian selain daripada itu juga kita dah terima akidah ni dah beratus tahun, dan kita nampak hasil dia. Itu sebabnya saya sandarkan tadi cerita tentang mimpi tadi tu, supaya tuan-tuan jangan terpengaruh dengan Wahabi bila dia kata mimpi tu tak boleh pakai. Faham ya? Mimpi tu tak boleh pakai. Kadang-kadang dia kata sebab apa Nabi tak boleh bercakap dalam mimpi. Ada orang cakap macam tu juga. Dia kata kalau dalam mimpi Nabi bercakap berarti syariat tak selesai. Dia kata. Okay, tuan-tuan kalau belajar usul tafsir, nanti kita belajarlah dekat saya ada cadang itu dekat Zawiyah, nanti nak buka. Dekat usul tafsir nanti disebut apakah ayat yang mula-mula turun. Semua orang akan pandai jawab, betul tak? Sama ada Iqra ataupun ya ayyuhal muzammil ataupun ya ayyuhal muddathir. Ada khilaf antara ulama. Kemudian kalau kita tanya apakah ayat yang akhir turun, nanti mesti orang jawab al-yawma akmaltu lakum dinakum, betul tak? Hari ini aku telah sempurnakan agama kau, betul tak? Ayat tu bukan ayat akhir tu. Ayat tu turun ketika Allah cakap hari ini aku sempurnakan agama kau. Quran tak habis lagi, Quran tak sempurna lagi. Ayat hukum riba tak turun lagi waktu tu. Kalaulah kita kata selepas ayat ni turun tak boleh ada syariat lain, kalau macam tu riba kita boleh main, betul? Sebab hukum riba turun selepas ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nampak tak? Jadi suatu saya katakan kalau Nabi bercakap dalam mimpi boleh kita pakai. Tak ada ayat yang al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu bukan hujah untuk nak memutuskan tu. Okey, jadi itu tadi ya. Jadi Nabi pun bacalah syair tadi tu sampai ke bait yang ke-26 seperti mana yang saya baca tadi sama dengan kita tadilah. Bait tadi tu. Kemudian
Falamma istayqadha, ya, falamma istayqadha min manamihi, maka tatkala bukan. Betul. Wa suhuful khalili wal kalimi fihal kalamul hakamil alimi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'. Jadi Nabi baca macam ni tau. Nabi kata abda'u bismillahirrahmani. Sayyid Ahmad Marzuki pun baca abda'u bismillahirrahmani. Kemudian Nabi sebut wabirrahimi da'imil ihsani, dia pun sebut wabirrahimi da'imil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali, dia pun sebut falhamdulillahil qadimil awwali. Jadi dia baca, Nabi dengar, dia baca, Nabi dengar. Jadi Nabi talqinkan. Lepas Nabi talqinkan, falamma istayqadha min manamihi, setelah dia bangkit daripada tidurnya, qara'a ma ra'ahu fi manami fawajadahu mahfuzan indahu min awwalihi ila akhirih. Tuan Fazli dapat kerja? Dapat. Jadi dia kata tatkala dia bangkit daripada tidurnya, dia pun membaca barang yang dia telah dilihat daripada tidurnya tadi. Fawajadahu, maka dia mendapati bacaan dia tadi mahfuzan. Dia hafal indahu, dalam dada dia tu, min awwalihi ila akhirih, daripada awal sampai habis. Ni nak cakapnya mimpi tadi tu mimpi benar. Mimpi tadi tu mimpi apa? Mimpi benar. Jadi dia nak mimpi daripada Nabi, Nabi talqin terus dapat. Thumma lamma kanat lailatul jum'ah allati hiya lailatul thamin min wal 20, kemudian apabila sampai kepada malam Jumaat juga, iaitu pada malam yang ke-28 hisaban, juga dengan mengira apa tadi? Mengira tarikh tadi menggunakan hisab. Min syahri Zulqa'dah, pada bulan Zulqa'dah. Ra'an nadhimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Ahmad Marzuki dia melihat, dia mimpi lagi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan thaniyah, pada kali yang kedua. Waktu sahur, dan dia mimpi itu juga waktu sahur, 1/3 malam terakhir, pukul 4 lebih kurang kalau tempat kita lah. Kalau tempat lain pukul jam lain lah, tapi 1/3 malam terakhir. Fil manam, pada waktu malam, pada waktu tidurnya, pada dalam mimpi dia lah. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka telah berkata baginya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra ma jama'tahu, hendaklah engkau bacakan barang yang telah engkau himpunkannya, ai fi qalbika, iaitu pada hati kau. Faqara'a min awwalihi ila akhirih wa huwa waqifun baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun membacakan syair tadi itu daripada awal sehingga akhir, walhal dia itu berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabuhu radhiyallahu ta'ala anhum waqifuna haulahu yaquluna amin. Dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berduduk berkeliling, berdiri berkeliling Said Ahmad Marzuki tadi. Mereka itu semuanya berkata amin ba'da kulli baitin min hadhil manzumat, setiap habis daripada alhamdulillah apa tadi, abda'u bismillahi warrahmani, jadi sebut amin. Wa birrahimi da'imil ihsani, disebut amin. Amin tu maksudnya Allah makbulkan segala permintaan. Sebab Nabi cakap tadi tu, siapa yang baca tu hajat dia tertunai dalam mimpi tadi itulah. Saya tuan-tuan dulu waktu kat Yaman ni, saya dulu ngaji pondok dah hafalan ni sebenarnya. Lepas tu dekat Yaman saya baru teringat ni, saya ada tulis rupanya nama guru saya sini. Saya sebenarnya dah lupa nama dia sebenarnya. Dah lupa nama dia sebab dah lama pergi. Sayyid Khalid Basri As-Sagaf. Kami dulu nakal-nakal juga panggil dia Habib Katun sebab mata dia juling-juling sikit. Tapi kami lah waktu tu, saya lah waktu ngaji dengan dia tu, kami kan budak-budak nakal-nakal lah, nakal-nakal. Waktu ngaji tu memang ngaji lah okey, tapi tak nampak yang Syekh, tak nampak yang Habib Khalid ni dia macam hebat, tak nampak. Sampailah kami dapat jemputan pergi pertandingan hadis dekat Taiz kan. Kita pergi pertandingan hadis tu dekat Taiz. Bila pergi pertandingan hadis tu, yang jadi hakim tu tuan guru rupanya. Jadi hakim. Jadi bila kami tengok tu, Allahu Akbar, rupanya orang ni bukan orang kecil punya. Sebab hadis kat sana tuan-tuan, ngaji hadis, lawan hadis kat sana, budak-budak je, umur saya rasa dalam, saya rasa 12, 13 tahun, 15 tahun lah macam tu saya rasa. Budak tu kecil je. Saya tanya kat dia, ni pertandingan hadis apa ni? Dia kata pertandingan kitab Mukhtasar Sahih Bukhari. Saya kata Mukhtasar Sahih Bukhari ada berapa hadis nak kena hafal? Dia kata dalam 500 hadis je. Oh, saya pun dengar je, dia kata kan, tak apalah. Saya kata, lepas tu saya kata anta hafiz takul. Saya kata engkau hafal ke semua? Hafal ke 500 tu kan? Dia kata la. Fauq, dia kata. Dia kata engkau, saya tanya dia hafal ke 500? Dia kata bukan, lebih, dia kata. Saya ingat ke bukan tak sampai 500, rupanya bukan 500, lebih lagi dia hafal. Budak 15 tahun.
Jadi ketika ketika lawan hadis tu, nak tengok yang saya nak tengok guru saya tu hebat ke tak hebat, tak payah tengok guru lah, tengok orang yang kena soal tu. Waktu kena soal tu, dia orang semua pakai selendang. Duduk dekat kerusi tu, 3 orang belah kanan, 3 orang belah kiri. Semua duduk macam ni lah. Syekh tu baca hadis. Suara dengar tak? Saya dah tertekan. Suara dengar. Syekh tu baca hadis. Dia baca separuh, lepas tu sambung. Tak apalah, boleh dapat. Lepas tu dia baca sanad je. Dia tak baca hadis apa. Dapat juga. Lepas tu nanti dia baca sanad tu terbalik. Kan kita baca daripada siapa kan? Tak, dia baca terbalik pula. Kalau kita baca ABC sampai Z, dia baca Z, Y, X. Apa lagi macam tu kan? Dia baca sanad tu terbalik. Jadi kalau murid tu betul-betul kenal hadis tu, dia tahu walaupun sanad tu terbalik dia boleh baca. Jadi budak ni tadi yang saya tanya, dapat semua. Dia dah baca kan. Tiba-tiba dia diam sekejap, dia ketuk kepala dia. Tersilap sikit. Jadi kalah dia. Tapi saya rasa satu perkataan je salah. Tertinggal ke apa. Tapi yang tegur tu guru kami dah. Syekhul Hadis. Tu saya nak cakap tuan-tuan. Kalau orang sibuk-sibuk pasal hadis kan, try dululah, try dengan orang Yaman dulu nak tengok macam mana tuan-tuan punya hafalan PhD tu ke, nak cakap hebat sangat tu. Try lah dulu. Tak usah try dengan Syekhul Hadis, tak payah try dengan guru saya ni. Try dengan budak yang saya jumpa tu. Try dengan budak tu. Jadi itulah dia. Jadi macam mana boleh cerita pasal guru saya ni tadi? Tak apalah, kita sambung tadi. Jadi kata sahabat pun amin keliling Sayyid Ahmad Marzuki tadi. Qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka telah berkata, yang saya nak cerita ni, syair ni, ketika saya berguru dengan guru saya tadi tu, Sayyid Habib Khalid tadi tu, As-Saggaf. Ketika berguru dengan dia tu, syair ni saya dah hafal kat pondok sebenarnya waktu saya mengaji Pondok Lanai. Waktu saya ngaji Pondok Lanai tu dah hafal dah. Lepas tu saya pindah ke Jorak, syair ni dah lama tak baca. Lepas tu saya pergi Yaman, lepas tu saya pergi Teluk Intan, lepas tu saya pergi Yaman. Waktu pergi Yaman tu Syed Khalid ni dia suruh hafal lah. Jadi saya menghafal benda ni, saya lawan dengan kawan saya Ammar. Ni saya nak cerita secara kesungguhan. Ammar bin Jisman ni, dia ni hafal Quran. Dia macam set Ustaz Ekal lah, memang otak emas punya. Saya bukan geng hafal Quran, saya memang daripada pondok. Jadi otak saya memang otak lembab sikit lah. Jadi dia orang ni otak emas. Waktu dia orang baca tu, Ammar ni dia cepat dapat tau. Tapi saya mendahului Ammar sebab saya dah pernah hafal. Tapi walaupun dah pernah hafal, saya lupa-lupa juga. Tetapi oleh kerana saya ketika tu saya masih ketua pelajar. Selepas saya balik, saya akan ketua pelajar. Jadi saya ketika tu saya kena keluar sebab ambil report darah. Kami pergi sana kena vaksin lah, kena ambil darah. Dia nak tengok kita punya penyakit apa kan. Jadi report darah tu saya yang kena ambil. Saya keluar dengan Ustaz Ibrahim. Jadi bila saya banyak keluar, jadi saya tak hafal lah. Jadi hafalan saya tu tak pergi. Bila saya dah balik ribat, saya pun test lah hafalan saya dengan Ammar dah boleh kejar saya dah. Lepas tu lawan lagi, saya tengok Ammar dah potong saya dah. Saya kata saya dah tak boleh kejar dah ni. Sebab dia otak lain ni. Otak dia memang lain macam sikit lah orang otak Quran ni. Jadi saya tak boleh kejar. Jadi saya hafal belah sini, dia hafal belah sana. Jadi macam mana cara saya nak potong dia? Selagi saya tak tidur, Ammar dia tak tidur. Selagi saya baca tengah hafal kan, dia hafal sana. Jadi cara dia, saya duduk sebelah sana, saya baring. Jadi dia ingat saya dah tidur. Dia tidur. Saya baring tu dia tak nampak, mata saya buka tak buka. Jadi dia tengok saya dah baring, dia ingat saya dah tidur, dia pun tidur. Bila dia tidur, saya lari. Saya lari ni atas loteng, saya hafal. Besok pagi saya dah potong dia. Itulah nak ceritanya pengalaman saya lah pada nak hafal. Sebenarnya tak susah pun hafal ni, pendek je sebenarnya. Tuan-tuan besok boleh hafal kalau kita baca sama-sama. Jadi kelebihannya tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat hafal ni untuk menjawab persoalan orang pakai syair je. Kalau dah dapat inti dia, pakai syair je jawab. Saya ketika ambil tauliah dekat Negeri Sembilan, ditanya soalan tapi tajwid lah. Ditanya tajwid, saya jawab pakai syair. Semua saya jawab pakai syair. Sebab syair ingat. Jadi jawab pakai syair je lah. Jadi syair tu penting. Bukan penting lah, maksudnya fadilah lah. Kalau kita dapat hafal tu, maksudnya dia satu kelebihan lah. Macam tu. Okey, jadi sahabat-sahabat pun bacakan amin. Selepas dia baca satu bait tu baca amin tadi. Falamma khatama qira'atuh,
qira'atahu, maka tatkala dia pun menghatamkan akan bacaannya habis, qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun berkata kepada dia, waffaqakallahu ta'ala lima yurdih, mudah-mudahan Allah bermuafakat kepada engkau dengan barang yang diredha. Allah muafakat atas engkau dengan barang yang Allah redha. Wa qabila min kadzalika, dan Allah menerima daripada engkau itu perkara. Wa baraka alaika wa alal mu'minin, dan Allah memberi berkat kepada engkau dan kepada semua orang mukminin. Wa nafa'a bihal ibad, amin. Dan Allah berkata mudah-mudahan perkara ini memberi manfaat kepada semua hamba Allah. Itu sebabnya syair ni jadi sampai sekarang pun dibaca orang. Jadi selagi mana kita mengajar syair ni, selagi itu Sayyid Ahmad Marzuki dapat pahala. Dan orang yang membaca syair ini dan mengaji syair ini sentiasa mendapat nur yang bersilsilah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab syair ini didapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun daripada tarikat daripada jalan mimpi. Dan mimpi itu adalah mimpi daripada orang yang kita boleh percaya, sebab ulama mu'tabar. Thumma su'ila an-nazim ba'da tila'in nas 'ala tilka al-manzuma fa ajaba su'lahum fa zada 'alaihim manzuma min qawlihi. Kemudian orang-orang pun bertanya kepada nazim ni maksudnya penyarah yang menulis syair inilah. Dia kata setelah dia mutalaah akan syair, setelah manusia mutalaah akan syair ini, orang pun bertanya-tanya kepada dia bermacam-macam soalan. Fa ajaba su'lahum, maka dia pun menjawab soalan-soalan orang-orang murid-murid dia bertanya. Fa zada 'alaiha manzumatan min qawlihi, maka dia pun mula menambah syair itu. Sebab dalam syair itu dia nak tambah soalan-soalan yang ketika dia mengajar akidah, kan dia pakai syair yang dia dapat dari mimpi daripada Nabi tadi kan. Jadi bila bagi syair itu kan umum. Jadi bila tengah-tengah mengajar, orang pun tanya, masalah ni macam mana tuan? Masalah ni macam mana tuan? Jadi dia pun berfikir macam mana aku nak menyimpulkan masalah ni. Jadi disimpulkan masalah tu dalam syair juga. Dia sambung syair yang Nabi ajar tadi itu, disambung daripada perkataan wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu ila akhiril kitab. Jadi dia pun sambung daripada perkataan. Jadi daripada bait yang ke-37, bait yang ke-27 sampai akhir. Nanti ada masa saya baca, nanti tuan-tuan cuba ikut. Nanti kita baca abda'u bismillahi cuba tengok situ. Tak ikut ayah, tak ikut, tengok dulu. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi da'imil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة. Situ disebut 20 sifat, 20 sifat yang kita belajar sifat 20 tu lah. Jadi kalau pandai ni besok senanglah mengajar orang besok. Jadi kalau boleh lah, kalau tuan-tuan mampu, kalau tuan-tuan bersemangat, belajarlah sampai boleh mengajar supaya dapat berkembanglah agama ni. Kalau tak dapat mengajar masjid pun, kalau tak dapat nak ambil tauliah, ajarlah cucu, ajarlah anak-anak, ajarlah sesiapa. Sekurang-kurangnya ada rekod dalam hidup kita tu mengajar orang, besok mati diganjar di Tuhan. Maksudnya Tuhan tengok kita ada mengajar orang kan, walaupun seorang. Boleh tuan-tuan ya? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Lagi akan datang baru kita masuk kepada Qala an-nadhimu radhiyallahu ta'ala anhu abda'u bismillahi warrahmani. Jadi baru kita masuk pada permulaan syair. Jadi begitu ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Fa fahamna Sulaiman wa kullan atayna hukman wa 'ilman wa sakharna ma'a dal jibal subhana wa ta'ala kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun ya rabb Ibrahim ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akrimna ya Allah bil fahmi warzuqna al-'ilma wal hikmata wa naqla bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan berkat majlis yang kita adakan ini diampunkan dosa semua orang yang hadir, mudahkan segala urusan, ditunaikan segala hajat, diberi berkat kepada orang yang hadir, beri berkat kepada yang tidak hadir, beri berkat kepada ini masjid, diberi berkat kepada isi ini masjid, dan diberi berkat kepada seluruh orang yang tinisbah qaryah kepada ini masjid. Diberi berkat juga kepada Syekh Abdul Wahab An-Naimin, diluaskan akan kuburnya dan diberikan luas keampunan kepadanya. Diberi berkat juga kepada Syekh Mas'ud Al-Makki, diluaskan akan kuburnya dan diberikan luas keampunan kepadanya. Diberi berkat juga kepada Syekh Umar As-Saifi, diluaskan akan kuburnya dan diberikan luas keampunan kepadanya. Dan diberi berkat juga kepada
Syekh Nazruddin Al-Juraki dan diberikan luas kesihatan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada Habib Abu Bakar Masyhur dan diberikan luas kesihatan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada Syekh Ahmad Bukhris dan diberikan luas kesihatan kepadanya, dan diberi berkat juga kepada Sayyid Umar Al-Kaf dan diberikan luas kesihatan kepadanya, dirinya dan keluarganya, dan diberi berkat juga kepada seluruh orang yang telah meninfakkan dirinya, hartanya, tenaganya, makanannya untuk menghidupkan majlis-majlis seperti ini, diri mereka, harta mereka dan seluruh keturunan mereka. Dan diberi berkat juga kepada kita semua yang hadir, diri kita, harta kita dan seluruh keturunan kita, anak susuan kita dan seluruh orang yang ternisbah kepada keluarga kita. Mana-mana yang sakit di antara kami sembuhkanlah, mana-mana yang susah senangkanlah, mana sampai lapangkanlah. Himpunkanlah kami dalam kasih sayang, matikanlah kami dalam husnul khatimah, bangkitkanlah kami bersama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua diimpunkan dalam syurga, dan mudah-mudahan kita semua diimpunkan dalam syurga, dan mudah-mudahan kita semua diimpunkan dalam syurga. Dan sampaikanlah juga kiranya ya Allah akan pahala majlis ini kepada seluruh arwah murid-muridku, mudah-mudahan diluaskan akan kubur sekalian mereka itu dan diberikan luas keampunan kepada sekalian mereka itu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wal afu ala italih. Saya mohon maaf atas keterlanjuran waktu.